Dan cara yang kedua muslimat ialah dengan menghayati Asmaul Husna. Itu lebih dipermudahkan lagi kan, dah nampak dah, tengok. Kalau ustazah try tanya muslimat, okey, apa maksud Al-Muntaqim? Mungkin susah juga kita nak jawab kan. Apa benda Al-Muntaqim? Kadang-kadang terjemahan kita tu mungkin tak tepat juga dengan huraian yang sebenar. Ya, macam mana kita nak menjelaskan? Jadi boleh ya kita buat kajian Asmaul Husna, melihat maksud-maksud dia, apa yang pada kadar yang boleh kita faham, ya. Sebab insya-Allah kefahaman tu makin lama makin meningkat. Dan yang ketiga, insya-Allah kita mengenal Allah juga melalui apa? Melalui pengalaman, takdir, perjalanan takdir yang kita lalui, kan? Melalui perjalanan takdir yang kita lalui itu masuk dalam hati kita tu, terbenam tu keyakinan. Kita tahu Allah tu Maha menyembuhkan, tapi tahu kita takkan sama dengan keyakinan ketika mana kita sakit dan kemudian Allah sembuhkan kita. Ya, bila kita dah sakit, memang tak ada siapa nak sakit, tapi bila Allah bagi sakit, kita jadi yakin Allah lah yang Maha menyembuhkan. Saya sudah hampir putus asa. Ya, kalau ikutkan perubatan moden pun kata saya tak boleh diselamatkan. Masya Allah. Saya baru bercakap dengan sahabat semalam di aksiden. Ya, aksiden yang maknanya polis, doktor semua kata bersyukurlah puan masih hidup. Kalau tengok pada keadaan kereta yang terperosok bawah lori, ya, patutnya ikut ghalibnya tak hidup dah. Tapi Allah bagi sebab musabab juga tuan-puan, dia baringkan kerusi menyusukan anak kecil. Kerusi tu dibaringkan, nak terperosok bawah lori ni. Cuba kalau kita tegak macam ni. Maha suci Allah. Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan dan dia mematikan. Kalau belum masa untuk mati, kamu tak tegak begini, berhadapan dengan belakang lori, tapi kamu dibaringkan oleh Allah. Anak kecil nak nyusu badan, bayangkan, baring, nyusukan anak kecil sambil baring. Jadi dia landai. Bayang muslimat, bila berlaku pelanggaran tu, dia melurut ke bawah dengan anak-anak dia sekali. Ya, Masya Allah. Tangan, doktor kata macam patah ni. Ada seorang hamba Allah yang sama masa tu dekat hospital, aksiden juga, tangan dia terpaksa dipotong terus. Sebab dah tak boleh diselamatkan tangan. Ya. Yang dia, doktor tengok, doktor kata tangan ni memang dah tua sangat, tapi cuba gerakkan jari, jari masih boleh bergerak. Doktor kata apa? Bersyukurlah puan. Hanya satu titik je kadang-kadang yang nak membezakan bahawa benda tu teruk tapi tidak kena saraf. Itu hanya satu titik je. Jadi Allah selamatkan, saraf tak kena. Alhamdulillah. Pergi fisio, tangan tu walaupun berat tapi masih boleh digunakan. Macam mana yakinnya dia dengan Allah masa dia cakap dengan ustazah? Oh ya Allah. Sampai dia kata tak tahulah, sekarang bila ingat Allah tenang dia lain ustazah, tenang dia lain. Percaya tu, yakin. Rasa umur kita ini daripada Allah, terasa pemeliharaan Allah. Dan dia kata masa bila dah aksiden tu gelap. Dia tak tahu dia buka mata ke tak buka mata, tapi semuanya gelap pada siang hari. Semuanya gelap. Cuma dia dengar orang cakap Assalamualaikum, sabar puan sedang diuji Allah. Mungkin ada orang datang yang cakap macam tu kan, sabar puan sedang diuji Allah, banyak-banyak ingat Allah, ucap syahadah. Dan kata sahabat ustazah, masa tu baru dia tahu, oh saya sekarang sedang aksiden ke apa benda. Dia pun baca Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu saya pengsan, kata.
Langsung tak sedar sampai masuk ICU. Tapi saya ingat itulah ayat yang saya merayu kepada Allah, menyerahkan seluruh urusan hidup pada Allah. Tak tahu anak kat mana, suami jadi apa. Alhamdulillah semua selamat. Anak-anak kecil-kecil tu orang belakang tak ada yang tersampak. Ya, Alhamdulillah. Kalau kena insiden yang macam tu, dia punya kenal dengan Allah tu berbeza. Berbeza. Sebab tu Allah datangkan ujian dalam hidup. Sebab nak tolong bantu, biar sampai ke hati kita kenal Allah Azza wa Jalla. Berhadapan dengan orang-orang yang zalim pada kita, kita akan lebih ingat betapa adilnya kamu ya Allah. Ya, kita akan lebih ingat. Berhadapan dengan orang yang buat jahat kat kita, kita akan terasa, wahai Allah, baiknya kau ke aku ya Allah. Kau sama sekali tak sama macam manusia-manusia yang zalim ke aku. Sama sekali tak sama. Sebab itu, bagi orang-orang yang kadang-kadang diuji dengan ujian-ujian yang menyakitkan ni tuan-puan, dia ada ketahanan hidup. Sebab apa? Dia reflektkan semua tu tentang hubungan dia kepada Allah. Semakin dia melihat betapa zalimnya manusia, betapa lemahnya manusia, semakin yakin dia dengan kekuatan Allah, dengan kebijaksanaan Allah. Jadi kadang-kadang kita boleh mengenal Allah menerusi takdir yang Allah timpakan kepada kita, Allah tentukan kepada kita, dan takdir yang Allah tentukan kepada orang lain. Bila hati itu hidup, insya-Allah cepat kenal Allah, kenal Allah. Ya, sebab itu lama-kelamaan ya kita ni dapat keluar daripada kelemasan tadi. Dengan sebab yakin, ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla. Sesiapa ya muslimat yang ada masalah dengan ketaatan, susah nak taat suami kan, itu memang ubat dia adalah mencintai Allah, cinta kepada Allah, nak buat kerana Allah. Kita memang struggle dalam hidup, nak Allah pandang kita. Itu memang jadi satu penawar, boleh taat dengan suami, boleh taat dengan ibu bapa. Ya, ibu bapa ni dia lain sikit dengan suami. Ibu bapa ni Allah jadikan muslimat, dia main perasaan, dia jadi banyak ilah sebab-sebab dia tu, kan? Kalau dengan mak ayah ni jadi simpati, kan? Sebab apa? Mak melahirkan, kan? Memang semua dengan kuasa Allah, tapi nampak mak lahirkan, mak besarkan, daripada kecil sampai besar, mak jaga, mak buat itu, macam-macam. Jadi kita ni banyak juga dengan segala sebab tu memudahkan kita untuk mentaati. Sebab tu kalau tak taat mak bapak ni terlampau kejam, terlampau zalim. Balasan dia cash atas dunia. Kamu tak ada mata ke? Kamu tak ada telinga ke? Kamu tak ada rasa ke? Kamu tak ingat ke? Kamu dulu kecil. Itu memang teruk sangat tu tak taat mak bapak. Itu memang cash atas dunia Allah bayar. Sebab kalau tidak menggunakan elemen-elemen agama pun, ataupun elemen-elemen yang lain, kemanusiaan tu pun kamu boleh tengok dah. Macam itulah maksud dia kan, lebih kurang. Maknanya kamu tak tengok ke mak kamu ni macam mana? Dia repot dah mak kamu ni, yang besarkan kamu, menjaga kamu. Tapi bila suami Allah perintahkan untuk taat, dia mencabar. Setuju tak musliman? Sebab kita nak sandarkan sebab musabab tu kurang. Tak sama macam mak ayah. Ke kita nak kata kena taat lah dengan suami, dah suami yang besarkan kita. Payah juga nak faham ayat tu ya. Besar macam mana? Dulu saya Kak Ustazah, sekarang dah gemuk. Dia lah yang besarkan saya. Ikut maksud dia. Payah juga Dulu saya ni tak tahu apa-apa, suami yang ajar saya. Tak juga, kita pergi belajar sendiri. Tapi kalau mak ayah tu nampak, daripada tak belajar disekolahkan. Kahwin dengan suami, sijil dah banyak, bergantung-gantung kat dinding. Jadi potensi untuk melawan tu tinggi tau muslimat. Dapat-dapat kalau kita pun bekerja, kita pun sama keluar duit, lagilah mencabar tu untuk taat. Sebab otak dia akan proses, nak taat macam mana? Duit pun kita bayar, itu pun kita tolong. Dia akan tolak. Tapi ada satu je kita boleh taat. Apa dia? Kerana kita mencintai Allah. Kita nak buat yang terbaik kerana Allah. Jangan gantung-gantung dah benda-benda lain.
kalau dia buat macam ni, saya buat macam ni, macam ni, macam ni. Itu semua tak habis cerita, sampai kita mati tak selesai cerita macam tu. Tapi kalau kita kata, ya Allah, pasti kau akan lebih mencintai aku, ya Allah. Kau tahu ia sukar tapi aku buat, dan kau tolong, kau bantu, kita buat. Ketaatan kerana Allah, ya, kerana cinta kita yang besar kepada Allah, kita buat belaka apa yang Allah suruh. Masya Allah. Itu penawar dia, itu penyelamat dia.